Okay, sekejap saya off kamera ni dulu. Okay. Okay, seperti mana yang kita tahu, counter control, kita tahu counter control ni adalah repetition yang kita tahu bilangan berapa banyak dia nak repeat ataupun berapa banyak dia nak buat loop. Okay, definite repetition loop since the number of iterations is known. Maksudnya kita tahulah bilangan berapa kali nak loop tu kita tahu. 5 kali ke, 10 kali, 20 kali, 100, 1000 kali, semua kita tahulah bilangan loop dia. Jadi di sini counter control loop has the following components. Komponen yang kita dah belajar iaitu ICU tu lah. Input, process dan output ICU, initialization, condition dan juga updates ya. So itu ada dalam components dalam counter control. Manakala untuk sentinel control and indefinite repetition loop. Untuk counter control kita tak tahu bilangan looping dia. Okay. Indefinite repetition loop because the number of iterations is not known before the loop starts executing. Kita tak tahu berapa bilangan, berapa kali dia nak loop. Tetapi ada sentinel ni, dia ada satu number yang bila user masukkan number tu, dia akan stop daripada looping. Okay. Jadi kita tengok contoh, yang pertama kita tengok dulu contoh counter control. Kita tengok dulu contoh counter control. Saya ambil contoh daripada soalan UPS 3 hari tu. Draw flowchart to calculate the total of 100 numbers entered by the user and print the total of those numbers. Okay. Okay, draw flowchart to calculate the total of 100 numbers entered by the user and print the total of those numbers. So di sini kita nak tambah, user akan masukkan nombor sebanyak 100 kali. Okay, number yang user akan masukkan adalah sebanyak 100 kali. Dan program ni perlu mengira total dan print out total tu. Okey ke kamu? Ada bising-bising ke? Okey. Okey lah, ada anak saya kat sebelah ni, dia buat bising. Okey, jadi di sini kita tahu bila kita namakan dia counter control sebab kita tahu dia nak loop sebanyak 100 kali. Okay, dia nak loop sebanyak 100 kali. Jadi untuk loop sebanyak 100 kali, kita kena tentukanlah ICU dia kan, ICU. Idea contoh kita pakai nama counter dia adalah K start dengan 1, kemudian condition dia K
less and equal to 100 and updates dia K equal to K tambah 1. Okay. Dan satu lagi yang kita kena tahu adalah bila dia nak mengira total. Ya, kenapa? Kejap ya. Bila dia nak mengira total ataupun sum, benda yang sama ya, total ataupun sum. Ini adalah benda yang sama lah. So kita kena guna, dia ada dua important points ya bila kita nak kira total dengan sum, iaitu pertama sekali initialization of total ni lah. Total equal to 0, kita kena initialize nilai awal dia 0. Kemudian kita kena guna formula total equal to total plus plus apa? Apa yang kita nak tambah. Kat sini kita kena tahu apa yang kita nak kena tambah. Kita nak tambah nombor ya. Nombor entered by user. Okay. Jadi cara nak selesaikan masalah ini, saya rasa ramai dah sedia maklum lah, tapi saya tetap tunjuk lagi sekali sebagai revision lah ya. Start. Kemudian kita kena initialize counter K sama dengan 1. Kalau kita nak buat initialization ni dia tak ada masalah nak buat yang mana dulu. Nak buat K dulu ataupun nak buat total dulu tak ada masalah ya. Kemudian initialize total. Total equal to 0. Okay. Kemudian kita selepas initialize total ni kita, diamond lah ya. Iaitu kita test untuk nilai K. Sebab counter kita nama dia K. K less and equal to 100. Selepas di sini saya nak remind pelajar selalu lupa nak tulis true dan false. So beware ya, selalu minta sentiasa tengok bila ada diamond mesti ada true dan false. So bila true dia buat apa? Bila true kita akan sebab tadi nak nombor yang nak ditambah itu adalah entered by user. Jadi user kena masukkan. So di sini kena ada read number. So read num. Kena read number. Okay. Num ni user akan masukkan lah. Jadi selepas tu kita nak buat bila user masukkan nombor, kita nak buat dia punya nak tambah nilai dia kan. Jadi kita guna formula total equal to total plus 6. Sebab 6 yang kita nak tambah. Jangan pula kamu buat total equal to total plus K. Kita bukan nak tambah K. K tu adalah counter kita. Di sini ada dua je variable dia kan. Satu K, satu 6. Jadi kita bukan nak tambah K. Kita nak tambah 6 nombor yang dimasukkan oleh user. Kemudian adalah update K equal to K tambah 1. Okay, bentuk dia segi 4. Dan dia akan repeat naik atas di sini. Dia akan repeat ya. Dia akan repeat. Okay, dia akan repeat lah sehingga condition tu true. So maksudnya di sini dia akan tambahlah total tu sampai habis, sampai 100 kali. So bila dah false, bermaksud dia dah habis dah 100 kali. Apa yang kita kena buat adalah print. Print total. Biasanya bila kita kira total, mestilah kita kena print. Isu dia, kat mana kita nak print? Ada dua keadaan. Satu kita print di dalam loop, satu kita print di luar loop. Di luar loop tu bermaksud selepas dia false lah di luar loop. Kalau di dalam loop ni,
waktu dia true kat sini-sini kan. Tapi untuk total kita tak boleh print banyak. Kalau di dalam loop bermaksud dia kira sekali dia print, dia kira kali kedua dia print. Kita tak nak macam tu. Yang kita nak adalah dia print di akhir, last kali. So kalau nak print last kali dia mesti dekat false lah. Okay, kemudian end. Okay, boleh ya? So ini adalah konsep untuk kita tambahkan nombor yang dimasukkan oleh user sebanyak 100 kali. Okay. Kita proceed kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, the program will add up all numbers entered by user until -1 is entered to terminate the program. Display the total number entered by user. Okay, saya baca lagi sekali ya. The program will add up all numbers entered by user. User masukkan nombor, program tu akan add up semua nombor tu until -1 is entered. Okay. Until -1 is entered to terminate the program. Di sini dalam soalan ni dia tidak bagi tahu kita berapa nombor yang user kena masukkan. Okay, tak ada mention kat sini. Jadi bila tak ada mention kat sini dan dia mention pula satu nilai untuk terminate the program, ini kita namakan dia sentinel. Okay. Dan -1 ini kita juga namakan dia sentinel value. Nilai lah untuk dia terminate, sentinel value. Okay, cara dia sedikit berbeza daripada yang tadilah, yang counter control kan. Tetapi apa yang sama di sini, cara nak total number tu. Kita masih menggunakan dua important points, iaitu initialization total equal to 0 dan juga kita gunakan formula total equal to total plus number. Total plus 6. Okay. Formula ni memang kita gunalah sebab dia untuk kita total up, untuk kita kira hasil tambah nombor kan. Jadi kita masih menggunakan formula ini. Tapi di sini apa yang berbeza, mari kita tengok macam mana perbezaan dia daripada soalan yang sebelum ni, iaitu counter control. Kat sini kita guna sentinel value -1. -1 ya. So start. Okay, start mula-mula. Untuk bila kita tak tahu berapa banyak looping dia nak buat kan. Kalau kita tahu, kita guna I, C dan U, initialization, condition and update. Tapi untuk sentinel control yang kita tak tahu bilangan repetition yang nak dibuat, kita tak boleh gunakan ICU. Okay. Jadi dia tak ada initialization. Initialization of counter tak ada, tapi kita kena initialize total ni. Kita kena initialize lah, total equal to 0. Kemudian apa yang kita kena buat, kita kena read dulu, read number tu dulu ya. So read 6, salah je, read 6. Dalam sentinel control, pada mula-mula kalau kita nak add up numbers entered by user, user kena masukkan number.
Jadi mula-mula sekali kita kena read 6 lah. Sebab user kena masukkan dulu nombor. Dan program ni akan tengok check number yang dimasukkan oleh user. Jadi dia kena ada diamond. Kita kena dalam apa nama ni, diamond ni kita kena buat 6 not equal to -1. Ni dia punya ni ya. 6 not equal to -1. Sebab apa? Sebab kalau dia not equal to -1, dia akan jadi true. Maksud dia nombor yang user masukkan tu bukan -1. Okay. Kalau dia masuk -1, bermaksud dia nak terminate the program. Dia tak nak masukkan nombor, dia tak nak tambah dah kan. Okay. Jadi user akan di sini kita ada 2, true and false. Bila ada diamond, dia mesti ada true and false, jangan lupa. Okay, selepas ni nak buat apa? Tadi user dah masukkan dah satu nombor kan? Atas sebelum kita check tu user dah masukkan nombor. Kalau true, kita kena tambahlah nombor yang user masukkan tadi, iaitu total equal to total plus 6. Okay. Dan kemudian apa lagi yang kita kena buat selepas tu? Kita kena user dah kita dah total up dan kita kena read 6 semula. Read 6. Kemudian lepas ni terus pergi loop sini. Okay, di atas diamond jugalah. Kenapa kita mesti read 6 kali kedua? Alamak, saya buat salah ke ni? Salah ni. Oh, dia dah terlari-lari sikit. Okay, saya lukis balik lah. Total dah makan pin. Habis pancake. Okay. Sekejap ya, buat kelas sekejap. Okay, total equal to total Boy. equal to Boy, mana yang masak? tu atas meja. Ambil. Equal to total plus 6. Mana yang masak? Mana yang masak? Tu atas meja. Itu pun ada. Total equal to total plus 6. Okay. Ibu, Ya. boy masak. Boy masak. Kakak Sofia. Tu atas tu ada masak tu. Ambil dalam tu, dalam cawan. Dalam cawan. Sini buka. Kejap ya, ada gangguan. Ya. Ni, ambil. Okay, total equal to total plus 6. Kemudian kita kena read 6 semula. Read 6. Okay. Dan repeat balik di sini. Okay. So ini adalah untuk case untuk sentinel. Okay, selepas false bermaksud bila dia dah masukkan nombor, program ni dia akan bila dia read 6 di sini,
dia akan check balik lah naik atas ni dan check balik 6, adakah 6 tu tidak sama dengan -1. Kalau maksud dia kalau number yang dimasukkan user tu bukan lagi -1, dia akan repeat lagi. So dia akan repeat banyak kali. Kalau user tu masukkan -1, bermaksud dia akan pergi false lah. Dia akan pergi false. So bila false di sini, bila kita kira total, of course kita nak display total kan. Jadi print total. Okay, dan end. So ini adalah contoh untuk Sentinel. So saya ulang lagi sekali. Sentinel ni dia tak ada berapa banyak kita nak kena masukkan value. Dia tak nyatakan. Kita tak tahu bilangan looping yang nak dibuat. Tetapi yang kita tahu dalam Sentinel ni adalah Sentinel value, iaitu nilai yang perlu dimasukkan untuk end the loop ataupun untuk terminate the loop. Okay? So saya buat snipping kejap, saya nak letak sebelah-sebelah. Sekejap ya. Macam mana nak buat? Alamak. Sekejap ya, saya nak jadikan dia sebelah-sebelah supaya kita boleh tengok perbezaan antara counter control dan juga sentinel control. Okey. Okey. Jadi boleh nampak kan? Alamak. Okey, sekarang kamu boleh nampak kat sini perbezaan antara counter control. Jadi di sini apa yang suruh kakak masuk. Kakak masuk. Okey, perbezaan dia, kalau kita tengok yang sebelah kiri ni, dia adalah counter control di mana yang kita pernah belajar sebelum ni. Counter control dia mesti ada nilai counter dia kan, increment, condition dan juga update. So di sini dia ada K sama dengan 1, dia punya initialization, increment pula initialization. K less than equal to 100, itu adalah condition sebab dia nak buat 100 kali, dan K equal to K plus 1, dia punya updates dia. Okay, tambah 1. Tetapi untuk Sentinel, dia tak ada ICU, dia tak ada initialization, condition dan juga update. Apa yang ada dalam Sentinel ni adalah biasanya Sentinel ni dia akan read number lah, dia read number dan user akan masukkan satu nombor untuk terminate. Jadi kita mesti letak read num lah kalau nak read number. Tapi kalau kita nak read marks,
kita letak read marks. Kalau kita nak read temperature, user nak masukkan temperature, kita buat read temperature. Okay. Jadi selepas kita read tu, dia kena ada diamond di mana dia akan test untuk num yang user masukkan ataupun marks yang user masukkan ataupun temperature yang user masukkan. Jadi nilai sentinel tidak semestinya -1 ya. Nilai sentinel mungkin akan dinyatakan dalam soalan dan mungkin dia 999, mungkin sentinel dia kosong kan, bergantung kepada soalan. So dalam diamond ni ada num not equal to -1, contoh soalan tadi. Kemudian total equal to total plus 6 dan sebelum dia nak pusing balik, dia mesti read 6 balik. So itu perbezaan antara counter control dan juga sentinel control. So saya harap kamu boleh faham dan selepas ni saya akan bagi soalan untuk you buat dalam dan hantar dalam Google Classroom. Saya minta sangat semua buat dan hantarlah. Sebenarnya saya tak suka nak highlight siapa tak buat kan. Tapi untuk kebaikan bersama saya kena highlight. Sebab kalau tidak, yang tak buat tu dia akan tetap tak buat selama-lamanya. Jadi sebab itulah saya ambil pendekatan, saya highlight siapa yang tak buat. Actually kita dah masuk fasa norma baru ni. Bila online, you dah tak boleh nak maksud saya you kena diri sendiri yang kena gerak, self learning kan. You tak boleh nak harap siapa-siapa. Jadi sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri untuk cemerlang atau tidak. Saya sedia membantu, saya tak ada masalah, tapi saya nak pelajar tu lebih proaktif lah untuk belajar. Okey, saya rasa setakat tu saja. Saya tak nak ambil masa banyak untuk Google Meet. Sekian, terima kasih. Saya harap kamu boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya saya semula ya. Okey, saya nak stop recording dulu.